Lepas aku tahu aku punya duit tu hilang RM6,030 tu, aku duduk depan pegawai tu. Pegawai tu tanya, cik okey ke ni? Saya kata saya nak okey macam mana, tu je duit yang saya ada. 8 tahun saya kumpul duit tersebut dengan niat nak pergi haji, nak pergi umrah, dan hilang dalam masa 2 minit. Assalamualaikum guys, welcome back to channel aku, Fazil Angler. So kali ni aku tak bercadang untuk kongsikan berkenaan dengan memancing. Cuma entry post aku kali ni aku nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana aku di scam sebanyak RM6,030 oleh scammer tak guna tu lah. Aku cerita kisah ni supaya korang semua, para anglers dan juga mungkin juga audience yang bukan subscribe channel aku sebab tak minat mancing, sebab channel aku ni of course berkenaan dengan mancing je, tapi mungkin sebab perkongsian aku ni korang pun boleh lah senang-senang tekan butang subscribe dekat bawah tu. So guys, aku cerita benda ni supaya korang pun tak terkena lepas ni. So RM6,030 tersebut merupakan duit simpanan tabung haji aku. RM5,000 daripada tabung haji dan RM1,000 tu duit kegunaan harian aku lah. So macam mana proses scammer ni berlaku, aku akan ceritakan kepada korang selepas ni. So aku punya peristiwa ni berlaku pada 2 hari bulan 1. 2 hari bulan 1 baru-baru ni, kira macam awal tahun baru lah. Okay, tapi aku mungkin video ni aku post lewat sikit sebabkan oleh proses bertenang tu. RM6,000 ni bukannya senang nak dapat. Aku kumpul lebih kurang 7-8 tahun juga, kumpul simpan sikit-sikit dekat dalam tabung haji. Dan kemudian tuan-tuan yang mulia, dalam masa 2 minit sahaja duit tersebut telah dikorbankan. Bukan korbankan dekat jalan Allah, bukan bagi sedekah, bukan untuk kegunaan sendiri, tapi dikorbankan oleh kepada scammer tak guna tu lah. Okey, benda pun dah berlaku, so aku ceritakan supaya korang tak terkena lah. So dia punya scammer ni guys, nama dia yang diberi nama oleh polis adalah phishing scammer. P-I-S-H-I-N-G scammer. Okay, phishing scammer ni dia teknik dia, dan scammer ni ada banyak. Ada ada kedai account, ada love scammer, ada macau scam. So ada banyak jenis scam. Nanti mungkin aku boleh kongsikan dekat akhir bahagian video ni. So yang aku kena ni adalah phishing scam. Memang pisang lah aku lepas kena tu kan. So phishing scam ni dia akan tawarkan iklan servis, macam-macam jenis servis lah. Ada servis cuci rumah, ada servis orang gaji, ada servis, macam-macam servis. Yang aku kena ni servis pet grooming. Ceritanya pada awal bulan 12 hari tu aku pergi Filipin. Aku cuti sebulan tanpa gaji disebabkan oleh aku buat khidmat masyarakat, aku buat khidmat agama sikit dekat Filipin. Kemudian aku balik ke Malaysia. Aku balik ke Malaysia. Masa tu aku cuti tanpa gaji, aku ambil cuti tanpa gaji, so tak ada gaji lah bulan tu. So aku balik ke Malaysia dan menjalani kehidupan harian macam biasa. So banyak kerja lah yang bertangguh sebenarnya sebab sebulan tak ada kat rumah. So salah satunya adalah nak mandikan kucing. So sebelum ni aku ada bela kucing. So kucing aku sebelum ni aku mandikan sendiri. Tapi oleh kerana dah lama tak mandi ni, aku pun try lah CV. Aku tak pernah pun gunakan grooming grooming service untuk kucing aku ni. Tapi hari tu nak dijadikan cerita, aku pun sajalah survey nak tengok harga. Kalau harganya berpatutan, maksudnya RM50 dan ke bawah, mungkin aku boleh try lah kan. Dan aku pun survey, so harga pasaran dia dalam RM60 macam tu. So aku servis pun aku pun cari dekat, aku pun WhatsApp banyak orang, WhatsApp banyak supplier lah. So dekat Putrajaya ni aku WhatsApp dalam 3 kedai, so around dalam RM60 something like that. So aku pun survey dekat Facebook. So ada banyak orang yang aku WhatsApp.
So daripada banyak orang yang aku WhatsApp tu, aku WhatsApp dalam 6 orang kot, 6 supplier, 6 penjual lah, 6 yang menawarkan servis ni. 3 daripada tu adalah scammer. Salah satu aku terkena lah, buat macam mana kan ceritanya. So 3 lagi tu adalah orang yang betul lah. So 3 yang betul tu, satu aku tak pilih dia sebab jarak dia yang jauh. Satu lagi nak kena booking dia kat Putrajaya je, tapi kena booking lama lah pula kan, banyak proses nak kena datang hari bekerja lah apalah. Dan lagi satu tu harga dia mahal. So aku pun tolak 3 ni. Dan scammer ni tawarkan pula, 3 scammer ni tawarkan dengan harga yang menarik. Satu harga dia RM50, murah RM10. Kemudian harga yang kemudian servis yang ditawarkan pula, aku tak perlu pergi kepada mereka datang pada aku. Maknanya servis yang ditawarkan tu mereka datang kat rumah. So aku tak perlu pening kepala bawa kucing aku pergi mandikan dan sebagainya. Mereka datang kat rumah. Jadi aku pun tanya mereka macam mana nak booking semua. So dia kata okay, booking dekat website kami. Cuma website kami ni bukan kat website tapi aplikasi kami. Maksudnya mereka ni ada aplikasi lah, aplikasi kedai. Macam contoh application ni macam Shopee, tapi kedai ni ada aplikasi macam Shopee tersebut. So aku ingat macam sekali pandang tu macam wah, megah jugalah kan. Dan aku tengok pun iklan ni iklan berbayar. So scammer ni guys, mereka ni dah gunakan iklan berbayar. Maksudnya dah beranak pinak dekat dalam Facebook ni tadi. So mereka ni pun buat iklan berbayar. Aku pun masuk, dia suruh aku download aplikasi tersebut. So pertama sekali Allah Ta'ala dah bagi amaran dah. Tapi benda nak jadi. Ceritanya benda nak jadi. Bukan aku ni bodoh, bukan aku ni tak tahu. Sebenarnya aku dah tahu, aku pun pernah terbaca sebelum ni. Dan kawan-kawan aku pun aku dah bagi amaran sebelum ni, jangan ni scammer. Kawan aku pun ada siap tanya aku lagi, apa tu, ni scammer ke bukan. Aku siap bagi nasihat kat mereka. So aku pun memang, sebab apa kawan aku tu tanya aku, sebab aku ni selalu scammer. Macam scam kan dia akan call buat. So kalau LHDN ke apa ke, so aku dah tahu tu macam scammer. Aku pun akan scam dia orang balik. Aku sanggup spend time dekat sejam nak melayan dia orang ni, sebab aku nak bagi dia orang tu, aku nak kenakan balik dekat akhir cerita perbualan telefon tu lah. So kawan aku ni sangat respect lah kat aku. So dia orang pun tanya adakah ni scam. Tapi nak dijadikan cerita guys, aku pun terkena juga. So ceritanya, berbalik pada cerita aku ni tadi, aku pun download lah. So aku pun pernah baca aplikasi jangan download, tapi entah macam mana kan, macam aku rasa terpukau. Dan pada ketika tu otak aku ni macam tak berfungsi, macam tak ada otak lah, tenang cakap aku mengaku. Aku pun download, dia file dia .apk, belakang dia tu easy apa benda tah, depan tu nanti aku letak link kat bawah. So .apk, so aku pun download tanpa rasa ragu-ragu. Adalah ragu sikit tapi cuma sedikit saja. Kemudian bila aku dah download tu, kemudian masa nak download tu dia kata dia akan jadikan aku punya SMS contact, dia boleh access lah handphone aku, SMS contact ni sebagai default. So benda ni aku dah pernah jumpa dah. Dekat mana aku jumpa benda ni? Dekat Facebook Messenger. Satu ke 3 dulu, sekarang aku tak jumpa dah. Dia boleh access dekat kita punya SMS. So aku rasa dululah, tapi tak tahu pastilah aku download tu daripada Google Apps tu. Benda yang benda kadang-kadang kalau kita download apa-apa sahaja, contoh CIMB Click ke, kita download apps apa tu, Touch and Go e-wallet ke apa ke, kadang-kadang dia tulis kat situ want to access kita punya contact dengan kita punya ni. Tapi yang special kat sini, dia access kita punya SMS. Yang tu aku tak perasan. Aku dah perasan tapi cuma tak tahu kenapa aku proceed juga. Dan ini menunjukkan pada ketika tu otak aku langsung tak berfungsi. Ataupun nak kata pukau ke kan, entahlah, nak cakap apa pun cakap lah, aku bodoh ke apa ke, aku mahu. Dan bila aku dah download menatang tu, sebelum ada notification, dia akan jadikan SMS aku ni sebagai default dia, default pada apps tersebut. Dia ada bagi sistem handphone ni, dia ada bagi satu amaran. Dia kata apa, kita kata aplikasi yang kita nak download ni adalah suspicious. Maksudnya handphone kita tu dah bagi amaran, Play Protect doesn't recognize this application developer. Aplikasi from unknown developers can sometimes be unsafe. Dia dah cakap dah pasal ada button install anyway ataupun OK. Tapi kenapalah nak cakap, nak jadikan cerita aku tekan juga install anyway tu. Benda ni dia dah bagi amaran dah tuan-tuan. Tapi aku pun proceed tekan install anyway. Kemudian dia bagi tahu
dia bagi tahu macam aku cakap tadi, set iSpecCare as your default SMS application. So kat sini menunjukkan dia akan kuasai korang punya SMS tu. Dia boleh baca kita punya SMS tu. Untuk apa dia nak baca SMS? Sebabnya dia nak dapatkan TAC number kita. So TAC number tu penting, sebab bila kita nak buat transaksi selalunya ada TAC. Okey, tu yang kedua. Kemudian daripada aplikasi tersebut, dia suruh aku buat bayaran RM10 booking. So aku daripada 50, so baki RM40 tu bayar kemudian lah, bayar masa mereka datang ke rumah. So RM10 booking ni, kalau burn pun, kalau kena scan pun, aku ingat kena scan RM10, tak ada masalah lah. So aku pun bayar, tak ada bayar macam biasa. Rupa-rupanya bila aku tekan FPX online ni kan, selalu kita nak buat bayaran, dia ada link kan FPX online. Daripada macam contoh kau nak tengok wayang ke, kau akan tekan FPX online tu, kau pilih kau punya bank dan sebagainya, kemudian pergi kepada bank kau. Dan benda yang sama dia buat laman web palsu guys. So aku gunakan Bank Islam, Bank Islam online banking, dan dia buat satu laman web palsu. Rupanya aplikasi bangang diorang ni, dia boleh mirror kan apa yang kita type kat situ, diorang pun boleh nampak. So bila aku type ID, aku type password, masa tu dia dah nampak apa ID aku, ada apa password aku, dan sekarang ni SMS aku pun dia dah nampak juga, dia dah kuasai juga. So 3 perkara yang diperlukan ni adalah ID, password dengan SMS ni dia dah dapat. So bila dia orang dah dapat ni, scammer ni dah dapat, habislah korang punya sistem keselamatan korang. Dan masa dia nak masuk satu kelemahan dia, aku dah nampak kelemahan ni guys. Dia tulis ID, masukkan ID. Selalu bila kita masukkan ID, dia akan keluarkan phrase. Bila keluarkan, tapi yang kat sini dia tak keluar phrase. Selalu macam aku letak nama anak aku Ummu Atiyah sebagai phrase untuk bank Islam aku lah. Kali ni dia tak keluar Ummu Atiyah tu. Aku pun pelik, aku ingatkan mungkin masalah daripada bank Islam tu sendirilah. Aku fikir macam tu. Aku pun proceed. Bila masuk tak dapat, aku pun masuk lagi kan. Ni lagi gila aku punya kerja. Aku masuk bank Maybank pula. Dalam bank Maybank tu aku masukkan ID, password Maybank, kemudian password pun tak boleh juga, kata incorrect password. Dan yang bangangnya, aku boleh WhatsApp sikit. Aku WhatsApp scammer tu, aku cakap saya dah masukkan dua-dua bank saya dah guna. Dua-dua tak boleh lah, boleh tak bagi nombor personal account, saya transfer je lah, senang. Saya WhatsApp kat scammer. Nampak tak bangangnya aku ketika tu, betapa tak ada otaknya aku begitu itu. Tapi benda nak kata nak jadilah guys. Aku bukannya, yelah benda nak jadi ya. So lepas tu dia kata okey sekejap dia check. Masa tu lah aku punya otak masa tu kembali berhubung, sel-sel otak aku kembali berhubung. Aku pun pergilah buka aplikasi Bank Islam Go ni. Aku buka aplikasi, dan pada masa itu barulah aku sedar bahawasanya dia tulis kat sini, dia tulis apa? Dia tulis this device has been deregistered due to registration of device Yi Wan China iPhone 13. Kat sinilah baru aku sedar, dan proses ni tak lama pun. Lepas aku bagi tahu kat dia tu, aku tu buka Bank Islam, aku baru perasan yang aku punya telah di scam. Aku pun call lah Bank Islam. So nak cakap dengan operator Bank Islam tu ambil masa 3 minit. Ni satu kelemahan Bank Islam ataupun mana-mana bank lah yang perlu diatasi. Sebab waktu seminit ke 2 minit ke 3 minit ke, ni waktu yang sangat kritikal dan korang kena jawab cepat. Lagi-lagi melibatkan saluran scammer ni. So aku pun call, tunggu 3 minit, dapat cakap dengan operator dia, dan operator dia bagi tahu masa tu dalam akaun simpanan aku ada RM1,000, dan dia kata masih ada RM1,000, RM1,030 dalam akaun simpanan aku. Aku pun sujud syukur lah, betapa leganya aku, duit aku masih selamat. Dan aku cakap kat dia, cepat cik, tuan, cepat sekarang bekukan akaun saya, bekukan akaun Bank Islam saya. Dia kata okey, dia akan bekukan sekarang juga. Kemudian aku pun call Maybank. Maybank okey sikit, dapat cakap dengan operator dia cepat sikit. Lepas tu Maybank pun kata dia akan bekukan. Okey lah, Maybank tu selamat. Lepas tu Bank Islam pun selamat. Aku pun, lepas tu dia kata kat aku, esok datang kat Bank Islam dengan Maybank, datang untuk unfreeze balik lah, sebab dia dah bekukan kan. So aku pun hidup macam bahagia, hidup happy, gembira semua. Aku pergi office, makan pagi, sarapan. Lepas sarapan tu aku pun pergilah Bank Islam. Bank Islam kata apa? Aku telah buat transaksi sebanyak RM6,030 semalam. Aku pun cakap kat Bank Islam, mana ada, dalam Bank Islam saya hanya ada RM1,030 sahaja. Macam mana dapat dia transfer RM6,030? Ni bukan saya punya ni. Confident lagi masa tu.
Lepas tu dia kata okey sekejap, dia print bank statement. So dia print bank statement. So dekat bank statement tu dia bagi tahu saya telah mengeluarkan, rupanya guys, bank Islam sekarang ni aku linkkan dengan tabung haji. Dalam tabung haji aku adalah lebih kurang dalam 6,000 lebih macam tu, 7,000 lebih macam tu. So dia keluar RM5,000 sebab transaksi maksimum per day adalah RM5,000 saja. Kalau boleh keluar semua, dia keluar semua. So dia keluarkan RM5,000 daripada tabung haji, dia transfer ke dalam bank Islam aku. So dan bank Islam aku RM5,000 tambah RM1,000 jadilah RM6,030. RM6,030, RM6,050, sorry. Lepas tu RM6,030, lepas tu dia keluarkan RM6,030 ni licin. Maksudnya dia tinggal sampai RM30 pun dia ambil juga. Dia keluarkan, dia transfer ke account scammer dia orang. So berakhirlah duit aku kat situ. Dan aku pun buat laporan polis. So polis pun bagi kata-kata semangat, kata-kata nasihat, apa benda semua, buat laporan. Diorang pun akan usahakan untuk cari. So diorang kata serahkan kepada mereka lah. Sebab banyak sangat berlaku penipuan scammer ni. Terus aku pergi kat bank pun cakap benda yang sama. Bank pun tak boleh buat apa-apa sebab salah aku pergi install aplikasi haram jadah tu. So dia kata doa lah, ada yang kes dapat, ada yang kes tak dapat. So kes dapat pun sangat-sangat sedikit. Selalu kes yang dapat ni adalah kes penipuan kad kredit. Sebab kad kredit selalunya dia hold dulu, dia tak bagi direct cash terus. Dan kalau macam kes aku ni terus masuk ke dalam account, orang tu dia tak boleh buat apa-apa lah. Tapi sebenarnya aku jumpa orang yang kerja dengan bank negara. Dia kata sebenarnya diorang boleh je buat benda tu, tapi diorang boleh je freezekan account orang lain dengan diorang ada kuasa tu. Tetapi disebabkan oleh beberapa etika dalam perundangan bank ni, diorang pun tak boleh sewenang-wenangnya nak bekukan akaun scammer. Sebab diorang pun kena siasat dulu, entah tu bukan scammer. Diorang kata macam tu. Jadi diorang kena, proses siasatan ni melibatkan polis dan dia akan ambil masa yang lama. So kalau lah proses tersebut dapat dimansuhkan, terus je beku kat akaun scammer tu, kita dapat trace dah, kita dah dapat hentikan dah pengeluaran duit tersebut. Tapi oleh kerana nak kena tunggu polis siasat lagi apa benda ke haram jadah punya proses lagi dan ambil masa yang lama, so duit tu jadi taik je lah kan. Scammer pun dah boleh pergi bercuti dekat Langkawi dah lah, kat luar negara lah dengan duit tersebut. So aku pun masa tu pun aku pun terduduk dekat depan apa. Lepas aku tahu aku punya duit tu hilang RM6,030 tu, aku duduk depan pegawai tu. Pegawai tanya, cik okey ke ni? Saya kata saya nak okey macam mana, tu je duit yang saya ada. 8 tahun saya kumpul duit tersebut dengan niat nak pergi haji, nak pergi umrah, dan hilang dalam masa 2 minit. Saya pun tak tahu nak cakap apa masa tu lost. Macam nak menangis pun ada, tapi kita jantan kan, takkan nak nangis depan perempuan. Dan duit ni yalah pergi, dan duit ni datang dan pergi. Kalau bukan kat scammer, kadang-kadang kita rosak, anak sakit dan sebagainya. Dan duit ni pun boleh cari. Dan duit ni pun yalah, kita pun selalu cakap yang duit ni tak boleh bagi manfaat. Yang bagi manfaat itu adalah Allah. Dan hari ni Allah Ta'ala uji. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji tu guys, aku pun masa tu pertama aku telefon bini aku, isteri aku, telefon mak aku, telefon kawan-kawan aku, supaya mereka ni bagi kata-kata semangat lah dekat aku. Alhamdulillah aku dikelilingi oleh kawan-kawan yang baik, ahli keluarga yang baik. Dan mereka ni lah yang support, yang bantu aku. Ada yang transfer duit, ada yang bagi duit. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada mereka ni. So lepas beberapa hari aku pun ada semangat balik untuk teruskan hidup. Masa tu memang rasa macam kalau tak ada iman lah masa tu kan. Macam ada setengah orang lah hari ni bunuh diri dan sebagainya. Tapi kerana ada sedikit iman lagi lah berbaki pada aku rasa duit ni yalah kan, duit ni datang dan pergi. Duit ni pun bukan milik kita, semuanya adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Kita hanya senyap diamanahkan untuk menjaganya. Dan sebenarnya daripada 8 tahun yang lepas, mula-mula aku kumpul duit tersebut, Allah Ta'ala dah tulis dah, duit yang kau kumpul ni satu hari, pada 2 hari bulan 1, duit ni akan pergi kepada scammer sikit-sikit. Kau kumpul susah payah, kau pandai macam mana, kau hebat macam mana, kau nak lari pada scammer ni, tetap kau juga akan bagi duit ni kepada scammer tu juga satu hari nanti. Banyaklah asbab yang berlaku, kebodohan dan sebagainya. Kalau nak kata saya ni bongok dan pandai dan sebagainya,
kan. Apa tu, orang yang paling bijak atas muka bumi ni, siapa dia, contoh siapa yang buat Tesla tu, time ni boleh lupa pula kan. Dia pun jadi manusia yang paling besar kerugian dia kan. Apa tu, orang yang paling rugi, rekod yang manusia yang paling rugi sekali. Saya baca berita baru-baru ni lah. So benda ni guys, bila aku mula rasa sedih, tapi bila aku pun semula sedar dan aku masuk dalam grup-grup scammer, aku tengok banyak lagi orang yang lagi susah daripada aku, yang mana kena scam. So aku ni tak adalah nak kata susah sangat kan, tapi kena scam tu terduduk jugalah. Macam mana orang yang susah kena scam pula. Ada satu makcik tu, dia susah, kemudian dia nak buat pinjaman. Dia pinjaman duit. Dia nak buat pinjaman duit, pergi kat bank tak luluskan. Kemudian dia buat apa? Dia pergi ke Along kata dia boleh bagi 10,000 cash dalam masa sekejap sekarang, tapi kena bayar RM300. So kena bayar RM300, tak apalah, dia pun tanpa fikir panjang, dia bayar RM300. Kemudian dah bayar RM300, scammer Along tu cakap, okey, apa tu, pinjaman semua sekarang dah diluluskan, 10,000 dah ada dekat tangan kami. Cuma encik nak dapatkan 10,000 ni, encik kena bayar 6,000 untuk clearkan encik punya sitos dan sebagainya lah, apa-apa urusan rasmi. So orang tu pun kata, dia pun bagi tahu dekat ahli keluarga dia, dia kata dia panggil kakak dia, bagi pinjam kat kakak dia, kakak pinjam 6,000, nanti saya bayar balik 6,000 selepas saya dapat balik 10,000 ni. Saya dapat 4,000 pun cukup lah kan. Sebenarnya dia kata kakak dia pun bagi dia pinjam 6,000, dia pun bayar kat Along 6,300 mata-mata nak clearkan. 6,300 burn macam tu je. Dah lah susah, dia kena tipu dengan scammer lagi. So aku rasa aku ni walaupun 6,000 tu bagi aku sangat-sangat besar, tapi bila baca kisah orang susah yang kena scam lagi, aku pun rasa alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi balik aku kekuatan untuk teruskan usaha untuk membantras scammer ni. Apa saja yang aku boleh lakukan, so aku bantras. So aku pun, ceritanya aku pun dapat balik kekuatan. Aku pun aku cari kat Facebook, aku cari dapat balik nama, sebab scammer tu bila dia pindah duit aku, dia tahu masuk ke akaun mana. So akaun yang dimasukkan adalah akaun Rafi Chang bin Muhammad Arifin Chang. Rafi Chang bin Muhammad Arifin Chang. So aku pun search kat Facebook, nasib baik nama dia ni nama yang senang carilah, Rafi Chang. Tak ramai orang guna nama, buatnya nama Abdullah. Jenuh aku nak cari seorang-seorang nama Abdullah kan. So nama dia Rafi Chang. So dalam Facebook tu senang je aku dapat. So Rafi Chang, aku pun chatting dengan dia. Dia pun berdasarkan apa yang dia cakap tu, dia pun orang susah. Dia kata dia pun tak tahu yang akaun ni telah digunakan. Dia kata pada waktu dan satu ketika dulu dia telah sewakan kad bank dia, dan dia dapat pulangan, dia dapat bayar sewa RM350. Dia dapat cash RM350, tapi disewakan kad bank dia kepada, saya tak tahulah kepada siapa. Saya tanya dia tak nak bagi tahu, mungkin pada Along ataupun dia sewa pada kawan dia dan sebagainya. Rupanya kad bank tu digunakan untuk tujuan untuk pengumbalan wang haram. So dia pun kena scam juga. Nama scammer tu adalah Keldai Account. Keldai Account ni digunakan untuk masukkan duit yang dia scammer daripada scammer-scammer masa-masa scammer yang ada macam aku tadi. 6,000 masuk ke akaun Keldai Account ni, Rafi Chang ni. Kemudian daripada Rafi Chang ni, dia pecah lagi banyak lagi akaun. Daripada banyak akaun tu, dia pecah lagi layer by layer untuk supaya duit tu tak dapat di trace. Sekarang ni aku dapat trace dekat Rafi Chang je. Sampai situ je aku boleh trace. Dan duit daripada Rafi Chang tu pergi ke mana tu. Yang tu yang boleh trace tu hanya pihak bank sahaja, dengan pihak polis je lah. Dua badan kuasa yang ada kuasa untuk trace duit ni pergi ke mana. Tapi once bila duit tu dah dipecah secara kecil-kecil, kemudian duit tu mungkin dikeluarkan dan dia apa, duit tu dah tak dapat dah. Nah ni dah. So macam tu lah dorang ni kena keldai scammer ni guys. Yang ni kes lain lah. So aku pun nak salahkan Rafi Chang tu pun, dia pun kena scam juga kan. Jadi aku pun, kalau aku upah gangster ke nak belasah ke dia pun, aku pun dapat dosa juga. Sebab dia pun tak salah juga. Salah, dia memang salah. Dia lah, kalau dalam akta kesalahan cyber crime ni, dia keldai akaun ni, siapa yang sengaja ataupun menyewakan kad peribadi dia, akaun peribadi dia, adalah satu kesalahan. So dia boleh di blacklist dan sebagainya lah. Kisahnya macam tu. So duit aku tu pun sekarang ni tengah, tak tahulah ke mana akaun yang sedang berjalan.
So aku nasihatkan kepada korang untuk phishing scammer ni, dia orang akan tawarkan berbagai-bagai jenis jenis perkhidmatan, dan perkhidmatan tu terlampau banyak. Kalau aku buka search balik, yang jual yang scammer ni ada banyak antaranya Lovely Mobile Grooming, Xavier Pet Supplies, Easy Pet Service Jacqueline. Ini nombor yang aku kena scam, 0147335992. Grooming Service, Easy Jazz, Beauty Cosmetic and Personal Care, Lovely Mobile Grooming Center. Ni semua scammer, dan mereka ni buat iklan berbayar lagi, dan ada yang tak buat iklan berbayar pun, dan terlampau banyak. Cleaning service pun banyak, grooming service pun banyak service. So mereka ni pasang perangkap guys. So bila kita nak dapatkan, dulu kita Facebook ni tak ada masalah, clean and clear lah. Kita dah dulu aku pun gunakan Facebook untuk buat bisnes, jual tudung dan sebagainya. Orang pun beli dengan trusted, transfer duit kat kita pun post barang. Sekarang ni kalau dah keadaan macam ni guys, bagi akulah Facebook ni bukan satu medium yang selamat untuk digunakan untuk orang buat pembelian dan sebagainya. Dan mereka ni, aku sembang dengan polis, mereka ni dah pasang perangkap yang banyak, dan mereka ni tunggu mangsa je terbijak jerat mereka. Kalaulah ni aku orang yang kira berpelajaran lah, maksudnya duduk kat Putrajaya ni, kalau orang kampung, orang yang first time, orang yang memang tak ada didedahkan tentang scammer ni, mereka ni lagi senang orang boleh dapat. Dan masalah ni tuan-tuan yang mulia, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, kita nak selesaikan masalah ni adalah satu, Polis Diraja Malaysia dengan pihak Bank Negara, dua-dua ni kena kuasakan undang-undang yang ketat supaya scammer-scammer ni dia tak bermaharaja lela lagi. Dan bila scammer ni bermaharaja lela guys, sebab tak ada tindakan drastik yang membantras mereka ni, tak ada langsung. Bukan tak ada langsung, kita tak dengar lah dalam berita, kita tak nampak dekat dalam ni kongsi gelap ataupun scammer ataupun sedikit ni ditumpaskan. Pernah tak dengar ahlong ataupun wang berlesen ni ditumpaskan ataupun dimansuhkan ataupun diharamkan buat selama-lamanya? Bersepah-sepah orang ambil servis salong. Bila nak ambil servis salong, syarat diorang kena bagi kad ATM, kena bagi nombor akaun, kena bagi PIN. Kat situ je diorang dah boleh guna untuk jadikan kedai akaun, untuk transfer kita punya duit scammer kat situ. Situ pun dah tak boleh nak selesaikan masalah kita. Macam mana nak selesaikan masalah yang lagi besar? Patutnya autoriti tersebut mesti dijalankan daripada pihak polis sendiri untuk hapuskan lesen berjudi, pinjaman wang berlesen, benda semua ni lah. Tapi bila sekarang ni isu pun orang dah kena pinjam 1,000 bayar sampai 16,000. Bila dah jadi macam tu, balik-balik nak harapkan PPIM je nak selesaikan masalah. Di manakah pihak berkuasa? Sebab aku sembang dengan satu orang pihak berkuasa ni juga, dia kata bukan semua, tetapi ada dalam badan penguasa, balai polis, pihak polis ke, dekat orang pihak bank ke, mereka ni ada orang dalam yang membantu scammer-scammer ni. Sebab tu bila kadang kita dengar orang pencen dapat duit sedebuk daripada gratuity pencen dia daripada KWSP, hari kedua, hari ketiga dah ada orang masuk call. Siapa yang orang scammer call ni, diorang dapat nombor kita daripada mana? Tak daripada bank, tak daripada kita punya data akaun yang pihak berkuasa pegang, kita punya data-data kita, mesti daripada sana juga. So orang macam ni lah yang kita kena bantras daripada akar umbi dia. Kalau tidak, tuan-tuan, hari ni saya kena 6,000, hari esok mungkin ada ahli keluarga tuan-tuan sendiri yang akan kena, orang yang kita sayang. Dan mungkin tuan-tuan sendiri, dulu saya bermegah diri, saya kata lah bodoh, macam mana lah kena tipu sampai 1 juta, macam mana lah kena tipu sampai 40,000. Saya kata diorang ni bodoh. Satu hari, dan hari 2 hari bulan 1 tu saya sendiri cakap saya bodoh. Tuan-tuan nak cakap saya bodoh pun tak ada masalah, saya pun merelakan. Pada masa itu otak saya memang tak berfungsi, seolah-olah Allah Ta'ala tarik otak saya, seolah-olah nak kata kena pukau pun ya. Dan saya memang hari itu memang jatuh terduduk. Dan Alhamdulillah, macam saya cakap tadi, saya dikelilingi orang yang baik-baik. Dan sekarang ni saya bangun balik untuk saya ingatkan kawan-kawan semua supaya janganlah terjerat dengan scammer ni ada banyak guys, aku sharekan kat korang.
Antara skamer-skamer yang bermaharaja rela di pasaran sekarang ni adalah yang pertama adalah kedai account macam aku cerita tadi. Kemudian macau scam yang telefon korang LHDN lah, apa benda macau scam ni. Aku suka scam diorang ni. Aku sanggup sembang dekat sejam 2 jam sebab aku nak scam dia balik, sampai diorang maki aku balik lah, kata kau ajar kau scam aku balik. Kemudian love scam, kawan aku pernah kena love scam ni. Aku dah cakap kat dia, kata kau janganlah, kau muka pun tak berapa nak handsome, kau pergi layan Inah Mak Saleh yang lawa gila bapa ni. Lepas tu dia minta kau transfer sikit, mula transfer 50, lepas tu beratus-ratus sampai beribu dia kena scam. Aku dah bagi tahu dekat dia pun dia masih, aku masih ingat lagi kawan aku ni. Kemudian jenayah dagang, phishing yang aku kena ni. Wah, aku dah lah minat phishing. Nama scammer pun phishing. Pisang tu. Kemudian business email compromise, BEC, tipu nombor TSC, pinjaman tidak wujud, tipu pelaburan, Ahlong, tipu guna wang palsu. Ahlong pun dia kata scammer. Macam aku cakap tadi lah, Ahlong pun dia kata scammer, tapi Ahlong pun masih lagi bermahaja rela. Di manakah penguatkuasaan yang saya sedih lah dengan penguatkuasaan kita. Bukan saya nak salahkan polis apa. Kenapa dekat Singapura scammer ni dia tak boleh bermaharaja rela kat sana? Satu, sebab negara dia kecil. Satu, penguatkuasaan undang-undang, menteri, dia punya kuasa polis dia menyebabkan mereka ni tak berani nak bermaharaja rela kat sana. Kemudian tipu guna wang palsu, mata wang kripto, pengubalan wang haram. So yang ni kawan aku bagi. So yang ni nanti mungkin aku boleh share lah sedikit kat korang. Kalau korang nak, WhatsApp dia aku 019 242 8608, nanti aku bagi tahu kat korang trend terkini jenayah komersial yang PDRM keluarkan. Alhamdulillah, terima kasih pada Diraja Malaysia. So itu saja perkongsian aku guys. Mungkin dah dekat setengah jam dah aku punya celoteh ni, supaya korang tak terkena macam aku kena. So tajuk aku punya kisah ni, aku kena scam dan ke mana duit aku tu pergi. Macam tu aku cerita tadi, aku kena scam melalui aplikasi. Duit aku tu pergi ke masuk dalam akaun orang yang kena kedai akaun tu dipecahkan dan sebenarnya duit tu lenyap. So korang doakan aku supaya aku dapat balik duit 6,000 ni. Aku pun dah nazar untuk 3,000 daripada 6,000 ni. Kalau dapat balik, aku nak bagi kat orang-orang yang memerlukan, sebagai aku punya nazar lah. Dan juga korang doakan juga supaya mangsa-mangsa scammer yang lain dapat ditumpaskan. Dan aku doakan juga kepada orang yang melihat aku punya video ni, korang tak terkena scammer. Satu, yang dah terkena scammer supaya dapat balik. Dan aku doakan orang yang scammer ni berhenti, bertaubat lah. Kerana satu hari nanti korang akan mati, korang akan masuk kubur, korang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Korang akan, kalau Allah SWT ni maha pengampun, korang buat apalah jenis dosa, scammer ke, tipu orang ke, apa, tipu ke, berzina ke, Allah SWT boleh ampunkan kecuali dosa syirik, mensyirikkan Allah SWT. Tetapi guys, scammer, tapi scammer, korang nanti akan berhadapan dengan manusia-manusia di Yamul Hisab, dekat pada mahsyar nanti. Korang kena settlekan setiap antara scammer dengan manusia yang korang scammer. Berapa banyak orang yang kau scammer. Aku tahu di kalangan scammer pun orang Islam pun ada. Sebab ada scammer yang baik aku scam, aku tanya dia, saya cakap kau tak payah nak sembang dengan aku lah, aku tahu kau scammer. Sekarang ni aku nak selesaikan masalah aku. Saya tanya dia punya, dia orang Islam, saya tanya dia dengan baik. Dekat orang dalam scammer pun ramai orang Islam. So korang nanti akan berhadapan dengan setiap orang yang korang scammer ni. Korang akan selesaikan satu masalah demi satu masalah. Korang tak boleh selesaikan masa tu tak ada duit korang nak bayar balik, melainkan korang bagi pahala korang kalau ada pahala. Kalau tak ada pahala, korang kena ambil dosa kita orang pula, korang kena bawa dekat neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hari penyesalan, hari yang tak ada lagi manfaat harta benda, pangkat darjat, anak pinak, ahli keluarga. Itulah hari penyesalan. Satu orang yang beriman pun dia menyesal. Dia menyesal sebab apa? Kenapalah aku tak buat banyak lagi amalan, apatah lagi orang yang tak beriman. Jadi itu saja perkongsian daripada aku. Semoga penipuan wang haram scammer ni dapat dihapuskan 100% dekat bumi Malaysia ni khususnya, dan juga seluruh alam. Dan agama akan tertegak bila mana semua orang ada menjalankan tanggungjawab dengan amanah, dengan integriti, dengan iman, dengan takut pada Allah. InsyaAllah guys, itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.